Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan, duduk dalam raudhah min riyadil jannah, majlis zikrullah, meneruskan perbahasan dalam kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keturunan beliau, tempatkan beliau di kalangan orang beriman, saleh, keturunan salihah, masuk ke syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang menerusi kajian beliau, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, jaga keturunan kita, jadikan keturunan salih dan salihah, yang memilih kita untuk masuk dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, meneruskan kajian dalam Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Kita masih membincangkan dalam bab pendahuluan. Bagaimana pendahuluan yang mana qala musannif atau penulis yang Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala. Beliau telah meletakkan bahawasanya kaedah yang pertama, bagaimana yang dikatakan tuntutan, taklif, tuntutan yang membawa kepada keyakinan. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam Fiqhul Akbar, setiap individu dituntut supaya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akidah secara putus atau jazam, bukan secara syak, wasangka ataupun zon, yakni anggapan, dan tidak taklid menurut kata orang tanpa berfikir sendiri. Tidak membandai dalam urusan akidah. Bermaksud Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam Fiqhul Akbar meletakkan tuntutan setiap individu itu mestilah tahap meyakini Allah SWT, meyakini dalam keadaan yang putus, tak tergantung, yang jazam, putih. Tergantung ni ikut keadaan.
Kalau tak ada semangat, semangat. Kadang tak semangat, datang masalah, datang ujian, berubah pula. Tak boleh. Dia mesti jazam. Dan tak ada syak prasangka, berprasangka. Ini payah ni. Allah SWT dalam suratul Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah SWT mengatakan setiap yang bernyawa pasti mati, dan Allah menguji kita bisyarri wal khair, baik dan buruk. Baik dan buruk sebagai fitnah, cobaan. Hidup ini ujian. Dalam ujian itu ada tajuk ujian yang dinamakan cobaan, baik dan buruk. Kadang-kadang datang keburukan, mulalah kadang-kadang sangkaan kita. Kalau kita sudah duduk dalam ta'lim, duduk dalam zikrullah, majlis zikrullah, alhamdulillah, kita sentiasa diingatkan. Tapi bagaimana sahabat kita, anak isteri kita, situasi yang mana, situasi sekarang ini yang menguji tentang husnuzan dengan Allah. Sebagai contoh, ramai hari ini Allah uji dengan keadaan wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Allah uji. Uji, ada harta pun uji, tak ada harta pun uji. Walana beluani, kata Nabi Sulaiman AS, untuk menguji. Orang kadang bila dapat harta, alhamdulillah, betul lah, alhamdulillah. Tapi KPI ni ujian tu. Tapi kalau tak ada pun ujian, ada pun ujian. Bila tak ada harta tu, sebut tak ada rezeki. Perkataan ni nampak awam, umum, tak ada apa masalah, Ustaz, tak ada rezeki, masalah. Memang, tapi lambat laun diulang berkali-kali, sebati dalam hati, akhir datang ragu. Yang tak ada duit bukan rezeki. Kadang-kadang orang kata, orang nak jaga air muka. Nak sebut tak ada duit, malu, sebut tak ada rezeki. Tapi kalau pergi dekat contoh institusi kewangan, bank ke mana-mana kan, kita akan tanya, tak ada duit, kita takkan cakap tak ada rezeki. Kadang-kadang bantai semua, tak ada sambal belacan, tak ada rezeki. Tak ada makanan, tak ada rezeki. Semua benda tak ada rezeki. Nak kata secara tepat, menyebut dalam keadaan yang bermula makhluk itu tiada, memang tak ada. Ada duit? Tak ada. Sifat makhluk tiada. Sifat makhluk diadakan. Mana boleh ada sendiri? Tapi manusia lebih lancar lidahnya, tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak dapat projek, tak ada rezeki, tak dapat pergi jalan, tak ada rezeki, tak dapat makan, tak ada rezeki. 40 kali sebut, sebati. Bila sebati apa yang berlaku? Syak. Bila Allah jamin rezeki, dan rezeki ini di bawah kekuasaan Allah SWT. Allah mentadbir seluruh rezeki makhluk langit dan bumi. Berapa ramai yakin? Sebab apa? Syak tadi. Dia syak. Boleh ke? Aku usaha nak pula Allah uji dengan usaha. Usaha tak dapat. Usaha tak dapat. Memanglah. Usaha tanda manusia. Hasil itu kurniaan Allah. Manusia ni berdaya saja. Berdaya usaha. Tak berkuasa dia menentukan hasil. Kuasa ni kudrah. Ini kita belajar nanti nak sifat 20. Karangan Tuan Guru Dr. Ni'mat Syukri Ni'wan Hafizahullah Ta'ala ni Tuan Guru saya. Beliau Ketua Jabatan Suludin di USAS Sultan Al-Syah. Beliau buat kajian sejarah dan kupasan pendekatan akidah, bermula daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama salaf sehinggalah sekarang. Dan bila diasaskan sifat 20, kurun ke-9 Imam Sanusi rahimahullah, sifat yang ada dalam sifat 20 telah ada pun zaman ulama salaf ada perbincangan sifat. Namun susunan yang diasaskan oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala pada kurun ke-9 Hijrah. Itu kita kaji sebab apa? Sebab dalam kita nak yakin ni, kita tak nak belajar dengan kaedah ikut-ikut syak wasangka tanggapan. Akhirnya bila ada golongan yang mengatakan sifat 20, kita Asy'ariyah al-Maturidiyah, Sunnah wal Jamaah, ada mengatakan bahawa ngaji sifat 20 ni buang masa. Ada yang mengatakan begitu. Padahal bila kita kaji sejarah, memang ada susu galu, memang telah pun dibincangkan. Kurun kedua, kurun ketiga tu dah dibincangkan. Baik, maka mencapai tahap yakin, yakni putus, tidak tergantung-gantung keyakinan dia sehingga menimbulkan syak pada Allah Ta'ala.
akhirnya ada satu tanggapan yang buruk akan berlaku, dan akhirnya dia akan ikut-ikut orang taklid. Ini tak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia mesti melepasi tahap yakin. Kalau sebut nama Allah tu, kelas yakin. Nak sampai yakin kena ilmu lah. Ilmu yakin, kena dengan ilmu nak mengenal. Sampai tahap putus, tak tergantung, tidak lagi dia syak. Apa pun yang terjadi dalam hidup dia husnuzan. Macam mana pun keadaan kritikal Allah uji dalam hidup dia husnuzan. Dia takkan syak. Malah nanti kalau kita ngaji sifat dalam perbahasan ni panjang lagi ni, kita baru start. Di sini baru start di pusat pengajian Teratap Warisan Roh di Merbau Simpah ni kita dah masuk ke sifat ma'ani dah. Sifat ma'ani nak masuk ma'nawiyah. Kajian dia, bagaimana kita melihat Allah SWT. Ana inda zanni abdi. Allah melihat kita dalam keadaan fuqara. Allah melihat kita dalam keadaan miskin. Kita melihat Allah dalam keadaan kaya, maha kaya. Allah melihat kita dalam keadaan sakit. Kita melihat Allah dalam keadaan yang maha menyembuh. Penglihatan, penyaksian. Sebab kita telah pun bersaksi di alam roh, di azali lagi, surah Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Memang penyaksian itu kita akan dituntut kembali dan akan diterjemahkan dalam hidup kita. Semua kaedah dalam perbahasan itu kita kena kuasai. Maka dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Tuhan melainkan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab samawi lain menamakan Allah merujuk kepada Tuhan yang memiliki segala sifat keindahan dan kebesaran. Beriman kepada Allah SWT dengan mentauhidkan zatnya, mentauhidkan pada zat, sifat dan perbuatan. Ini dalam perbahasan wahdaniyah ni kita akan nampak pada zatnya, pada sifatnya, pada af'al. Hidup kita ni memang antara kita dengan Allah SWT. Itu. Dan bila bersama dengan manusia, hablum minan wa hablum minallah wa hablum minan nas pun sebenarnya menterjemahkan hubungan kita dengan Allah SWT. Sebagai contoh, kalau kita bersangka baik dengan Allah SWT, kita jaga hubungan dengan Allah, sudah pasti kita tak akan bersangka buruk dengan makhluk. Bermaksud dia akan cantik, perbuatan akan cantik. Baik. Mentauhidkannya pada zat, sifat dan perbuatan adalah tujuan utama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita nak ke mana? Perbahasan ilmu tauhid kita nak mentauhidkan, mengesakan pada zat. Bagi contoh, sifat nafsiah yang pertama al-wujud, pada zat itu tak ada lagi penyekutuan berlaku. Kewujudan yang ada selain pada Allah Ta'ala itu mesti disebabkan dengan nyata. Pada sifatnya tak ada lagi yang mana yang berkuasa, kudrah, iradah sebagai contoh, tak ada lagi yang boleh buat. Dan af'al, iaitu mentadbir seluruh alam jagat raya ni, tidak ada bantuan makhluk. Istighna, Allah Ta'ala itu tidak perlukan bantuan siapa-siapa. Istighna. Dan itulah tujuan ilmu tauhid. Ia merupakan nadi utama bagi rukun iman. Maka setiap Muslim wajib percaya dan mempelajari melalui bidang pengajian usuluddin. Allah SWT menjelaskan dalam Suratul Nisa ayat 36 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang sudah diturunkan dahulu daripada itu. Sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitabnya dan Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah sesat dengan kesesatannya amat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berpegang teguh pada akidah yang diturunkan manusia wahyu Allah SWT, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menentukan sifat Allah SWT kepada bilangan tertentu. Di dalam ini kita kaji, kita bawa balik. Memang zaman Nabi SAW dan para sahabat tidak menentukan sifat Allah pada bilangan tertentu. Nah, betul. Pada zaman sahabat dan juga tabi'in, tidak ada mana-mana bukti yang menunjukkan berlakunya penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Ditekankan di sini bilangan.
Mereka menetapkan bahawa sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah, dan mereka menyerahkan semuanya waham kekurangan kepadanya. Begitulah yang berlaku kepada akidah generasi awal penganut agama Islam berdasarkan kitab Allah SWT tanpa berbelah bagi. Ini kurun yang terawal, yang mana di sini menjelaskan bahawasanya zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka tidak menentukan sifat-sifat Allah Ta'ala bilangan. Di sini kena jelas. Tetapi tidak bermaksud sifat itu tidak dibahaskan. Maksud sifat itu telah ada dalam perbincangan. Dan ramai ulama Islam terkemudian mencampurkan penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Ini perjalanan. Kemudian pencampuran ini menimbulkan kesamaran terhadap fahaman akidah dan tauhid. Maka dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Imam Al-Sanusi memperkenalkan penulisan Al-Barahin, ibu sekali tadi, perbahasan kepada induk, yang mana menjelaskan kembali, menjernihkan kembali perbahasan akidah dan antara ilmu falsafah itu. Maka Al-Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih memperkenalkan tulisan Al-Barahin. Ini induk, perbahasan induk kepada perbahasan akidah, Al-Barahin. Dan kita sedang membincangkan perbahasan Al-Barahin, sejarah dan kupasannya. Bagi memperkasakan pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dan melestarikan pengajian dalam bidang akidah tauhid kepada Allah SWT, maka penulisan Al-Barahin menjadi pilihan kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah di dalam Sejarah dan Pemikiran Islam, kitab-kitab tentang akidah selepasnya tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan. Menurut kajian kepada Abdul Rahman Haji Abdullah di dalam Sejarah dan Pemikiran Islam, selepas kitab Al-Barahin tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan, kecuali datang pembahasan syarah, hasyiah di atas syarah. Jadi karya-karya yang bersifat syarah atau hasyiah itu tidak hanya terhad di kalangan ulama Arab, bahkan meliputi ulama Jawi. Mana daripada perbahasan akidah, bila timbulnya kitab Al-Barahin selepas pada perbahasan sebab wujud di kitab Al-Barahin, kata Abdul Rahman Haji Abdullah dalam Sejarah dan Pemikiran Islam, tak ada lagi kitab yang seumpamanya. Yang ada adalah syarah atas Al-Barahin. Kita sampai Al-Imam Baijuri, susunan yang nanti kita akan nampak. Yang ada adalah hasyiah, ini catatan daripada syarah. Kita akan nampak susunan. Antara sebagai contoh, ni perbahasan ni pada pendahuluan Tuan Guru tulis tentang bagaimana mukadimah pendahuluan ni tentang perbahasan sirah, yakni bagaimana timbulnya perbahasan Al-Barahin ni. Memang ada banyak faktor masing-masing. Jadi ada kajian PhD beliau lah sebenarnya. Baik. Dan bagi saya kiranya dia satu permata, sebab kita memang berbahas tentang kitab isian, tapi kadang kita tidak memperhalusi sejarah. Sejarah itu yang penting supaya kita nampak hubung kait pada dulu dan sekarang macam mana, bahawa kita ada suatu kekuatan nak mempertahankan kalau kita tahu sejarah asal usul. Baik. Jadi antara karya syarah atau hasyiah ada seperti syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Al-Barahin. Imam Mansur Al-Hudhudi di syarah tentang Al-Barahin matan. Ini Imam Mansur Al-Hudhudi ni sezaman dengan Imam Sanusi. Yang mula-mula mensyarahkan kitab Al-Barahin Imam Sanusi sendiri, syarah matan Al-Sanusiyah beliau sendiri. Dan dimulakan juga dengan syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Al-Barahin. Karya Al-Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi selepas ini akan disebut sebagai Al-Hudhudi. Dan Bidayah Al-Hidayah, ini karangan kitab Jawi kita, 130 tahun umur kitab Bidayah Al-Hidayah. Dalam kajian kitab ini memang akan dituliskan semua kitab yang berkaitan dengan sekalian. Dia akan bacakan dalam perbincangan yang akan datang nanti. Kita akan dibentangkan dengan kitab-kitab mengikut susunan tahun sehingga yang terpilih. Jadi selepas daripada syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi tadi ala Al-Barahin, maka datang juga karya Syekh Muhammad Zain Faqih
yang mengarang kitab Bidayah Al-Hidayah, karya Syekh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin Al-Ashir. Selepas ini disebut sebagai Syekh Muhammad Zain. Yang terkitab selepas Ummul Barahin mensyarahkan ataupun mengembangkan perbahasannya. Ada pula kitab yang bernama Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi. Tadi syarah Imam Al-Hududi ala matan Ummul Barahin. Kemudian nama muridnya tulis Hasyiah ala syarah Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Barahin. Karya Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, selepas ini akan disebut sebagai Asy-Syarqawi. Hasyiah Al-Dusuki ala Al-Barahin, karya Al-Syekh Muhammad Al-Dusuki, selepas ini akan disebut sebagai Al-Dusuki. Hasyiah Al-Alama Al-Baijuri ala Matan Al-Sanusiyah, karya Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, selepas ini akan disebut sebagai Al-Baijuri. Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlul Taqwa, karya Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Al-Sumbawi, selepas ini akan disebut sebagai Syekh Muhammad Zainuddin. Dan banyak lagi kitab yang sama coraknya. Di sini dinyatakan seluruh kitab tidak terkecuali tertinggal. Ini saya katakan iman sekalian, kalau boleh disyarahkan belilah kitab ni kitab ni. Ada jual kat Shopee dan boleh dibentangkan, boleh dibincangkan sejarah susunan rantaian kitab-kitab tauhid. Sebab perbahasan kita ini di bawah karya-karya akidah, karya-karya akidah, kajian karya-karya akidah. Baik. Selain syarah dan hasyiah, penulisan Ummul Al-Barahin oleh Imam As-Sanusi ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang berlainan. Antaranya terjemahan ke dalam bahasa Melayu oleh beberapa orang tokoh ulama Melayu yang bermula semenjak Syekh Muhammad Zain 1756 Masihi. Jadi daripada Ummul Barahin di kurun ke-9 Hijrah. Selepas itu Ummul Barahin diterjemahkan dalam berbagai bahasa lain, antaranya juga ke dalam alam Melayu oleh tokoh ulama Melayu yang bermula sejak zaman Syekh Muhammad Zain 1756 Masihi. Yang kitab Bidayah Al-Hidayah. Kemudian dalam bahasa Jerman oleh P.H. Wolf, bahasa Perancis oleh Luciani 1856 Masihi, dan bahasa Inggeris oleh A.J. Winsick. Makna kata kitab Ummul Barahin ni sifat 20 ni lah. Juga di alam lain dia panggil sifat 20. Kalau dah sifat 20 ni perbincangannya kecil, taklah dibahas yang besar sampai diterjemahkan dalam bahasa Jerman semua ada, bahasa Perancis semua ada, bahasa Inggeris. Jadi meluas perbahasannya maksudnya. Baik. Menurut Razi Yusuf dalam sifat 20, menurut Razi Yusuf di dalam sifat 20, satu sorotan sejarah Imam Al-Sanusi ialah orang yang bertanggungjawab menyusun matan Ummul Barahin. Bermula dengan matanya itu, para ulama sama ada di Kepulauan Melayu, benua Afrika maupun India sudah menterjemahkan, mensyarah dan menyebarkan di seluruh dunia. Setakat ini tidak kurang dari 50 buah kitab syarah Al-Barahin dalam berbagai bahasa sudah dikenal pasti. Di sini kita kaji dalam pembahasan ini detail mas. Dan Ummul Barahin ini induk pembuka bicara perbahasan akidah, memantapkan lagi aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi makna kata menurut Raji Yusuf tadi di dalam sifat 20 kitab juga yang terjemahan daripada Ummul Barahin, satu sorotan sejarah mengatakan bahawa para ulama dari Kepulauan Melayu masuk, benua Afrika pun masuk, di India sudah menterjemahkan, syarah dan menyebarkan di seluruh dunia. Dan didapati ada 50 buah kitab yang telah dikenal pasti hasil daripada perbahasan Ummul Al-Barahin. Baik. Menurut Hanafi di dalam Penghantar Teologi Islam, ini saya baca benda ni banyak sejarah sikit. Nanti kita kaitkan sikit. Perbahasan kita ni kita akan kaitkan dengan kehidupan. Perbahasan hakikat kehidupan bersandarkan sifat 20. Baik. Bagaimana kita nak lihat kesan
akidah bertauhid di dalam kehidupan, mentauhidkan kehidupan. Itu bahasa. Baik. Menurut Hanafi, di dalam pengantar teologi Islam, disebabkan penulisan tersebut berguna dan turut diamalkan, maka dia dikenali di Nusantara sebagai aliran Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada di rantau ini bercorak Sanusiyah. Sanusiyah itu mana? Ke arah perbahasan Imam Sanusi. Sebab itu dalam aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah di Nusantara memang kita membawa corak perbahasan akidah matang daripada Ummul Barohin, dinamakan corak Sanusiyah. Demikianlah penulisan Ummul Barohin sudah mendapat tempat yang tinggi dan menjadi kitab rujukan penting dalam bidang akidah Islam. Kitab ini tersebar di merata tempat, khususnya di alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara. Syekh Muhammad Zainuddin berkata di dalam kitabnya Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa, bahawasanya kitab kecil tentang akidah yang masyhur dalam kalangan Arab, Jawi, Turki dan Hindi serta lainnya akan dibaca dan diamalkan segala pengisian yang tersebut di dalamnya, yakni merujuk pada Ummul Barohin. Makna kata akidah dan perbahasan Ummul Barohin ini memang telah meluas. Jadi induk perbahasan daripada 50 kitab, induk depati itu adalah Ummul Barohin. Ummul Al-Barohin ini, Ummul Barohin tidak begitu besar, akan tetapi besar pengaruhnya dalam dunia aliran Asy'ariyah. Kepentingannya dapat dilihat apabila ramai umat Islam memberikan ulasan berkenaan kitab tersebut. Kitab Al-Barohin karangan Al-Sanusi sudah tersebar luas di Nusantara dan popular dalam kalangan ulama di rantau ini. Syarah, hasyiah dan terjemahan Melayu sudah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu tauhid para ulama Islam di alam Melayu, khususnya di Asia Tenggara. Dia turut digunakan seterusnya oleh umat Islam di rantau tersebut, sehingga kini dibaca dan dipelajari oleh pondok-pondok, masjid-masjid dan menjadi buku rujukan dalam bidang ilmu tauhid. Antara ajaran penulisan Imam As-Sanusi yang berpengaruh di alam Melayu adalah ajaran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang 20. Sifat-sifat Allah yang 20. Itu dia datang dari perbahasan sifat 20. Akidah dan tauhid adalah satu bidang ilmu yang tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Ajaran penulisan Ummul Al-Barohin daripada Imam As-Sanusi adalah sebagian besar yang sudah lama bertapak dalam bidang ilmu ini. Dan kitab ini dipercayai dan tersebar ke merata tempat, khususnya di alam Melayu. Maka tidak asing lagi lah, sebuah alam Melayu ni, kitab Ummul Barohin ini menjadi perbahasan yang besar, digunakan oleh seluruh perbahasan asas kepada akidah. Disebut tentang perbahasan agama, pecah pada 3 kerangka besar, mulai dengan akidah, kemudian akhlak dan syariat. Disebut tentang perbahasan agama, dia ada qawaid, ada manhaj, ada kaedah. Maka kaedah yang dipakai inilah akan membawa kita untuk lebih memahami tentang perbahasan agama. Dan kaedah dalam perbahasan tauhid Nusantara, itulah kaedah Imam Sanusi. Baik, di sini dinyatakan, kita akan bincangkan bagaimana faktor-faktor kemunculan dan perkembangan penulisan Al-Barohin. Bagaimana nanti perbincangan akan datang, dalam tajuk yang akan datang dibahaskan tentang faktor kemunculan dan perkembangan penulisan Barohin. Siapakah tokoh ulama yang bertanggungjawab untuk soalan-soalan disusun? Bilakah munculnya dan sejauh manakah perkembangannya? Apakah kitab-kitab warisan berkaitan? Apakah nama-nama yang dianugerahkan? Apakah tema-tema akidah yang dibicarakan dalam penulisan tersebut? Jadi memang diperincikan masalah dalam perbahasan sejarah ini. Dan dalam perbahasan kitab ini, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Ikhwan Hafizahullah Ta'ala, beliau memecahkan dua perbahasan. Pertama, bahagian pertama adalah sejarah. Kita akan bincang panjang lebar tentang sejarah. Sebab penting sejarah ni,
apatah lagi berkenaan dengan akidah. Akidah, kemudian kita tahu sejarah, supaya tidaklah kita terikut dengan dakwah-dakwah, golongan-golongan yang cuba untuk memberikan tanggapan yang salah terhadap perbahasan yang menyeluruh ini dan tersebar luas di Nusantara, sifat 20. Jadi bila tahu sejarah, kita pun tahu bagaimana asal-usul cerita. Dan bahagian kedua akan membincangkan tentang sifat-sifat Allah SWT yang turut dibicarakan oleh Imam Sanusi dalam penulisan Ummul Barahim. Yang ini kita akan masuk bahagian kedua kitab ini. Kita akan masuk tentang perbahasan sifat 20 matan. Maka dua pecahan ni, iaitu pecahan pertama sejarah, kemudian pecahan kedua baru masuk pada perbahasan tentang sifat-sifat Allah SWT, yang mana dinamakan tentang perbahasan sifat 20. Ini kalau ikutkan daripada perbahasan kitab ini panjang lagi lah, nak sampai ke sifat 20 Imam As-Sanusi. Kerana bahagian yang pertama banyak membincangkan tentang sejarah perkembangan, antaranya membincangkan tentang biografi ringkas Imam As-Sanusi dan perkembangan penulisan Ummul Barahim. Kemudian membincangkan tentang kitab-kitab, ini nama-nama tadi, kitab-kitab karangan ulama tempatan. Ada dibahaskan sebagai contoh tadi Bidayah Al-Hidayah, disusun mengikut tahun. Kita akan nampak secara khulasahnya, Tuan Guru akan tulis di sini. Mula-mula sekali kitab Bidayah Al-Hidayah. Kemudian pada tahun 1000, kitab Bidayah Al-Hidayah ni pada bila? 1170 Hijrah, bersamaan 14 Mei 1756 Masih. Kemudian datang pula kitab Inilah Akidah bagi Sanusi, Matan Ummul Barahim. Matan Ummul Barahim setebal 32 halaman. Pada tahun bila? 1774 Masih, 1188 Hijrah. Susunan tadi 1170 Hijrah, kemudian 1188 Hijrah. Kemudian ada kitab lain, ada Durrus Samin, Abdul Al-Thamin fi Bayan Al-Aqaid Al-Mu'min, karya Syekh Daud dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi, setebal 103 halaman. Pada tahun bila? Pada tahun 1232 Hijrah, bersamaan 1817 Masih. Disusun jemaah sekalian, susunan kitab-kitab perbahasan akidah di karangan ulama Melayu tempatan. Di sini ada 29 kitab mengikut susunan tahun, dari tahun 1170 Hijrah, yakni 1350 Masih, hinggalah yang terkini yang dapat dicatat di sini, yakni karangan Ismail bin Umar, tahun Ad-Darari fi Syarah Risalah Al-Baijuri, pada tahun 1422 Hijrah, 2002 Masihi, dan dicetak kali pertama di Muslim Press Patan. Jadi makna kata dalam perbahasan kita ni maslan, pada bahagian pertama kita akan bahas tentang perkembangan kitab Ummul Barahim tadi, pendahuluan. Kemudian kita akan lihat susu-galu perjalanan, bagaimana perkembangannya penulisan, dan di sini juga kita akan lihat bagaimana faktor-faktor kemunculan penulisan Ummul Barahim. Baik. Jemaah yang muliakan Allah SWT, apakah kesan dalam hidup kita? Baru kita masuk penutup, sebelum penutup lah. Di sini kalau kita lihat jemaah sekalian, betapa pentingnya perbahasan akidah menggunakan kaedah sifat 20 ini. Sebagai contoh, saya bawa pergi kepada perbahasan sifat nafsiyah. Saya lompat sejak ke sini lah. Saya nak bagi contoh dalam kehidupan. Baik. Sifat nafsiyah adalah perbahasan bahagian yang wajib bagi zat Allah SWT. Sifat nafsiyah, iaitu al-wujud. Kita tengok bagaimana kesan dalam hidup ni. Kata Imam Abu Hanifah dalam perbahasan ni, dibawakan daripada syarah dari awal dan diambil daripada syarah yang Matan Sanusiyah, kemudian Imam Al-Hudhudi, kemudian dia tengok pada Fi'ul Akbar, maknanya merangkumi perbahasan akidah daripada kitab-kitab muktabar yang lama-lama. Baik. Bagi contoh, al-wujud bermaksud ada.
Kata Imam Abu Hanifah, isyarat kepada al-wujud ni dengan kata amantu billah. Kewujudan Allah SWT pernah diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah dengan kata amantu billah, al-wujud. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal pula menyebut dengan kata maujud, yang ada. Seterusnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, isyarat al-wujud ni menunjuk kepada bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini. Sifat nafsiah yang pertama. Baik. Maka kalau kita lihat di masjid, bila lihat kepada kehidupan, bagaimana membawa sebagai contoh lah, saya bawa isyarat ke datang masjid. Datang masjid. Bila sebut tentang masjid, nama yang muru masajidallahi man amana billah. Kerja iman. Kerja iman. Isyarat belum? Dah? Oh, okey, kita bagi tahu. Isyarat hari ini kita nak bawa kehidupan masyarakat. Macam mana dia tengok masjid ni, masjid? Apa yang dia faham tentang datang masjid? Bagi contoh. Di sinilah kita bawa kepada perbahasan tentang al-wujud ini. Bagi lalu azan dulu, kemudian kita sambung sikit untuk buat kesimpulan. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang banyak mulakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Nak kaitkan bagaimana terjemahan dalam kehidupan berteraskan kepada sebab wujud. Dan banyak lagi kita boleh terjemahkan. Kita ambil satu contoh. Sebagai contoh pergi masjid maksudnya. Kalau merujuk kepada pergi masjid, ini kecil iman. Kecil iman. Bila kecil iman merujuk pada Imam Abu Hanifah, isyarat kepada al-wujud, amantu billah, aku beriman pada Allah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahawa mawjud yang ada, kalau digabungkan, aku beriman kepada Allah, hanya yang ada hanya Allah. Maka datang ke rumah Allah ini menyatakan iman kerana i'tiqad dia menyatakan yang ada hanya Allah. Baik, macam mana nak terjemahkan? Maka kita bagi tamsil, contoh kepada datang rumah mak. Pergi rumah mak, ada yang tanya, balik dah kampung, tengok mak ayah tak? Mak ayah tak ada dah. Jadi tak balik dah, tak ada, tak datang. Sebab apa? Mak ayah tak ada. Jadi sebagai anak datang rumah mak ayah sebab mak ayah ada, bukan sebab ada masa, bukan sebab kita ada agenda lain, sebab menyatakan ada mak. Bila mak dah tak ada, tak datang. Nah tu satu. Maka merujuk kepada rumah Baitullah. Kalaulah kita hari ini isyarat datang rumah mak itu kerana ada mak, maka isyarat datang ke masjid itu kerana ada Allah. Yang ada hanya Allah. Mana mungkin kita datang sebab ada masa. Ni dia jumpa mak. Mak ni baru ada masa ni, sebenarnya sibuk ni. Mak kata, tuah punya anak mengaku nak kira masa. Mak marah. Kau datang ni sebab ada aku, bukan sebab kamu ada masa. Tu. Dan isyarat kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi meletakkan ad-dalil, yakni dalil bukti kewujudan alam ini. Bukti ada pencipta, maka dia tengok alam. Dia tidak boleh kata dia tengok alam, alam yang bersifat ada. Dia akan kata alam ini bersifat tiada. Bukti ada alam maksud bukti Allah yang maha ada, mengadakan alam. Maka kalau itu dilihat, isyarat dia tengok kepada sebagai contoh, pergi rumah kawan waktu malam, lampu terpasang, kipas terpasang. Nak pergi ziarah, tengok terpasang lampu, kipas. Kita tak kata ada lampu, ada kipas. Kita kata ada orang. Isyarat pergi ziarah, tengok lampu terpasang, kipas terpasang. Ini ada orang. Kita tak kata ada kipas. Maka bila melihat alam, isyarat kepada ada Allah, bukan ada alam. Walaupun kita tengok secara syariat ada itu diadakan. Jadi Allah SWT yang bersifat wujud zati, hak wujud itu nafsi hanya Allah. Maka yang ada sekarang diadakan. Bila dia tengok kereta, kalau alam semesta dia kata Allah yang ada, alam diri dia ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada anak, takkan nak kata kita adakan juga. Sama lah juga Allah adakan isteri, Allah adakan anak, Allah adakan kereta. Maka bila dia i'tiqad yang ada hanya Allah, ke mana syariat manusia akan pergi? Solat di masjid, kelas. Titik. Bermaksud kesimpulan, kalau kita kata tak datang rumah mak sebab mak dah tak ada, bermaksud tak datang rumah Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Bimbang-bimbang dia tak yakin Allah ada. Nah, itu satu kebimbangan. Berbalik kepada awal tadi, Imam Syafi'i rahimahullah alaih dalam Fiqhul Akbar, nombor satu sekali kena ada dalam hati manusia meyakini bahawasanya wujud Allah secara putus jazam. Bukti apa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata, tengok alam, tak ada wujud Allah secara ijma'. Kalau alam Allah adakan, alam rumah tangga, alam diri kita juga Allah adakan.
diadakan. Di sinilah cabaran manusia apabila dia melihat usaha dia mengadakan benda. Hati-hati. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, cantiklah. Usaha, kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hasan bin Al-Hafiz. Beliau kata apa? Usaha pada manusia, hasil pada Allah. Usahalah 27 jam pun, tapi hasil bukan menyatakan usaha, hasil menyatakan wujud Allah. Maka tertipulah manusia di saat dia melihat hasil, dia ingat dia yang berusaha mengadakan. Tertipu dia dengan af'al perbuatan makhluk yang bermula tiada. Maka kalau manusia ditanamkan dengan sifat al-wujud, dia yakin bahawasanya amantu billah, beriman kepada Allah, mawjud, yang ada hanya Allah, maka tekadlah hati dia, tempat ke mana dia akan pergi? Ke rumah Allah. Dia takkan pergi kira, dia takkan tunggu ada masa, malah dia akan luangkan masa. Itu tanggungjawab seorang anak lelaki macam tu kan. Kok mana pun dia akan bagi masa juga datang untuk ziarah mak. Sebab mak ada lagi. Mak ada lagi. Bila mak masih ada, dia kena berusaha menyatakan. Begitulah apabila meyakini Allah bersifat Maha Al-Wujud, maka usaha kita adalah kewajiban. Itulah syariatnya. Wallahu alam. Itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sambung akan datang insya-Allah pada perjumpaan yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Al-insan fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.